Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini dapat hadir bersama-sama untuk kita meneruskan kuliah dan juga pengajian kita berhubung dengan mengenali para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada kisah-kisah sahabat ini menimbulkan rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan hadirin mukminin, malam ini kita agak lambat update kuliah. Saya pun tak perasan tadi. Saya ingat jamaah dah maklum ada kuliah, tapi rupa-rupanya masih ramai yang di dalam keraguan. Mereka ingat tak ada malam ni sebab tidak ada sebaran mesej. Tapi tak apa tuan-tuan, ini juga merupakan suatu ujian daripada Allah kepada kita lah. Ada yang nak mai tapi dia dapat lambat maklumat tu. Ada yang tak tengok SMS dan sebagainya. Tapi tak apa tuan-tuan, kita ada live pada malam ini. Okey tuan-tuan, malam ini kita nak baca satu hadis. Saya nak baca satu hadis. Sepatutnya kita kupas tentang Az-Zubair ibnul Awam, tapi kita nak ubah sikit pada malam ini. Saya nak baca satu hadis, nak kongsi satu hadis juga berkaitan dengan sahabat, tetapi peristiwa yang berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an. Dan hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam sahihnya. Okey. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an qal, ini bukan Abdullah bin Mas'ud, Abu Mas'ud radhiyallahu an, radhiyallahu an. Hadis ni sangat menarik kerana kita boleh belajar dan kita boleh mengambil banyak manfaat dan fawaid daripada hadis yang berlaku di antara Nabi dengan sahabat baginda. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu an, jaa rajulun minal ansar yukna Aba Shu'aib faqala li ghulam lahu qassab ij'al li ta'aman yakfi khamsatan فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له. Hadis ni rawahul Bukhari. Hadis ni menarik lah. Sebab tu saya pilih hadis ni nak kongsi cerita tentang Nabi dan para sahabat. Okey. Apa dia punya terjemahan dia? Kita tengok. Dia kata, jaa rajulun minal ansar. Telah datang seorang lelaki daripada Ansar.
telah datang seorang lelaki daripada Ansar. Yukna ni maksudnya apa? Kunyah. Gelaran dia Abu Shu'aib. Abu Shu'aib. Tu bukan nama dia tapi kunyah dia. Ini kita dah ajak tuan-tuan, kita dah cerita kat tuan-tuan apa dia tu kunyah. Kan? Abul Qasim, Abu Muhammad, Abu Ishaq, Abu Abdillah, Abul Harith. Yang Abu-Abu tu dia panggil kunyah. Budaya Arab lah. Dia kata satu orang lelaki daripada kalangan Ansar yang diberi gelaran Abu Shu'aib. Faqala li ghulam lahu qassab. Dia telah berkata kepada budak dia, ghulam. Budak dia, yang mana budak ini bertugas sebagai qassab. Ataupun dia sebut juga sebagai jazzar. Yakni tukang potong daging. Tukang potong daging. Yang bertugas memotong daging. Jadi dia kata dekat budak dia tu yang kerja potong daging tu, siapa dia yang kata? Abu Shu'aib. Abu Shu'aib kata dekat budak dia yang tukang potong daging tu, dia kata, ij'al li ta'aman khamsatan. Kau tolong potong daging, prepare daging makanan lah untuk 5 orang makan. Khamsah, untuk 5 orang makan. Dia bagi arahan dekat hamba dia, hang potong daging tu, hang masak untuk 5 orang makan. Buat banyak ni, 5 orang. Dia kata, fa inni uridu, kerana sesungguhnya uridu an ad'uan nabi, kerana aku nak panggil nabi, nak jemput nabi. Ad'u, nak panggil, nak seru nabi, nak jemput nabi lah. Sebab itu dakwah itu maksudnya jemputan. Nak panggil nabi mai rumah lah, nak makan. Dia kata tujuan aku suruh hang masak daging tadi ni, tujuan suruh masak makanan tadi untuk 5 orang tu, kerana uridu an ad'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam khamsah. Nak panggil nabi dengan 5 orang. Nak panggil nabi bersama dengan 4 orang lah. Maksudnya sekali dengan nabi 5 orang. Tu yang dia suruh masak untuk 5 orang tu. Nampak tuan-tuan? Okey. Dia bagi tahu kat tukang daging dia, hang masak untuk 5 orang. Aku nak pergi panggil nabi seorang, lepas tu nak panggil lagi 4 orang sekali dengan nabi mai makan. Jadi semua termasuk dengan nabi tu 5 orang. Okey. Fa inni qad araftu fi wajhihi al-ju', kerana aku nampak, araftu, aku tahu daripada muka nabi tu dia dalam keadaan lapar. Dia kata apa? Dia kata qad araftu fi wajhihi al-ju', kerana aku nampak pada muka nabi ni tanda-tanda kelaparan. Jadi dia nampak pada muka nabi ni tanda-tanda orang tak makan lagi. Kan? Okey. Kita macam tu lah tuan-tuan, pengajaran banyak saya kita baca. Tapi kita kadang-kadang kena ada sensitif. Kita tengok orang muka tak makan, kita jamu orang makan. Saya kita baca lah pengajaran dia banyak. Lalu tuan-tuan, fada'ahum, dia pun panggil lah Nabi bersama dengan 4 orang lagi sahabat. Faja'a ma'ahum rajulun, apabila datang Nabi bersama dengan mereka itu, rajulun, seorang lelaki tambahan. Berapa orang? Jadi berapa orang semua? 6. Jadi 6. Pasal ada seorang ikut.
Ada seorang mai. Yang mana kita tahu lelaki yang ikut ni dia tidak dijemput. Dia tak termasuk dalam undangan asal. Dia mengekor, dia ikut belakang. Okey. Bila sampai saja di rumah Abu Shu'aib ni, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza qad tabi'ana. Lelaki ni dia ikut kami. Tabi'ana, dia ikut kami. Maksudnya dia tak jemput, tapi dia ikut kami. Kami bawa dia mai sekali. Kemudian Nabi pun katalah dekat Abu Shu'aib, tuan rumah tu yang jemput tu, fa in syi'ta an ta'zana lahu fa'zana lah. Kalau engkau izinkan dia masuk, kami ajaklah sekali dia masuk. Bolehlah dia masuk. Wa in syi'ta an yarji'a, kalau kau nak dia balik, raja'a yarji'u, balik. Kalau kau nak dia balik, syi'ta tu kau nak dia balik, raja'a, kami nak suruh dia balik. Faqala, maka jawab Abu Shu'aib tuan rumah tu, la, tak apa, tak payah balik. Bal qad azintu lahu, aku benarkan dia mai sekali. Aku benarkan dia masuk mai. Bila dia panggil, masa kawan tu dah sampai, dia kata mai lah, dah hang mai sekali. Nabi kata macam mana, nak suruh dia balik ke? Nak ajak sekali? Tak apa. La, bal qad azintu lahu, bahkan saya jemput sekali. Hadis rawahul Bukhari. Nampak? Okey. Jadi apakah pengajaran daripada hadis ni, tuan-tuan? Hadis ni sangat banyaklah pengajaran yang boleh kita ambil. Nombor 1, kalau kita tengok, banyak ni. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, dia menyebut fi hadzal hadis minal fawaid, pada hadis ini terdapat banyak pengajaran. Ada lebih kurang, kalau tak silap dalam ringkasan ini, 15 poin yang disenaraikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ada 15 faedah, ada 15 pengajaran yang boleh dipetik daripada hadis yang kita baca tadi. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Tapi saya tak akan baca lah 15 semua tu, kan? Saya akan ambil 1-2 yang penting untuk kita kaji bersama. Tapi kalau ikut Ibn Hajar senarai ni ada 15. 15. Okey. Nombor 1, kalau kita tengok pengajaran yang apa dia ni disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nombor 1, suatu tuntutan dan suatu anjuran untuk kita menjemput tetamu, menghadiri jemputan kita bagi mereka yang sangat berhajat. Maksud dia apa? Nombor 1, sunnah. Bila kita tengok satu orang, pada pandangan kita dia ini ada hajat, dalam konteks ni dia lapang, satu sunnah kita ni menghidupkan budaya
menjemput orang untuk makan di rumah kita. Menjemput orang makan di rumah kita ni, atau dalam istilah yang kita akan sebut nanti, kenduri. Tapi dalam masyarakat Melayu, bila dia sebut kenduri, dia imagine besar lah. Walha tuan-tuan, kenduri ni jemputan makan. Kira kenduri lah. Contoh, saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan pergi kedai makan, ada satu orang jamu tuan-tuan. Dia kata, tak apa ustaz, saya bayar yang ustaz makan. Itu pun sebenarnya termasuk di dalam makna apa? Jamuan lah. Dalam maksud kenduri lah. Dalam maksud dia dah jamu kita makan apabila dia bayar makanan tu. Dalam masyarakat Melayu, kita agak jarang nak buat makan ni. Nak panggil orang yang makan rumah ni agak jarang. Pasal apa? Maaflah cakap, orang Melayu ni dia tunggu sebab baru ni nak buat kenduri. Dia naik rumah baru ke, kan, lagi apa lagi? Ada apa, dia berjaya dapat projek ke, anak lulus periksa ke, baru dia nak buat kenduri. Jadi kalau tak ada sebab, dia tak buat kenduri. Sebenarnya kenduri atau jamu orang makan ni dituntut, terutama sekali kalau kita tahu orang tersebut memang memerlukan. Jadi memang salah satu daripada syiar, budaya, sunnah yang dianjurkan dalam Islam ni buat kenduri. Sebab itu Nabi bila dia sampai ke Madinah pun, benda yang pertama dia kempen apa? Ayyuhan nas, at'imu ta'am. Wahai manusia, selalulah bagi orang makan. Tengok cara Nabi dakwah tu, dia kata apa? Wahai manusia, bagilah orang makan. Dia tak cakap lagi soal semayang, dia tak cakap lagi soal puasa, dia tak cakap lagi soal hukum hakam. Nabi cakap apa? At'imut ta'am. Bagi orang makan. Jadi kadang-kadang kita kalau tengok kawan kita ke, sahabat-sahabat kita ke, jiran-jiran kita nampak macam lapar apa semua, ajak dia pergi makan di kedai ke, ajak dia pergi makan di rumah ke, ataupun kita bagi duit suruh dia makan ke. Ini suatu peluang untuk kita beramal. Nampak kawan tak larat, duk pegang perut, tanya pasal apa hang? Dia kata aku tak makan lagi ni. Dia tak ambil duit pergi makan. Ataupun jom aku belanja hang makan. Jadi kenduri. Tak gaduh naik kemah, tak gaduh buat meja, tak gaduh besar-besar. Itu yang pertama. Dia kata satu tuntutan untuk kita menerima atau menjemput tetamu untuk datang ke rumah kita lah, dalam keadaan kita nampak dia tu mempunyai hajat. Kan kita nak jemput siapa pun tak apa, tapi kalau kita tengok dia tu nampak macam memang orang kata apa, berhajat lah, lapar lah apa, yang tu lagi afdal lah, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa? Di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang kuasa menentukan siapa yang boleh dijemput ataupun tidak merupakan hak kepada tuan rumah. Ini juga satu benda yang kita boleh belajar daripada hadis ni. Pengajaran yang boleh kita petik apa dia? Kuasa hak tuan rumah dalam menentukan siapa dia nak panggil, siapa dia tak mau panggil. Dan tidak ada orang boleh petikai. Pasal apa dia tak panggil aku? Dah, itu hak dia. Sebab kita tengok tadi Abu Shu'aib, dia boleh pilih berapa orang dia nak panggil? 5 orang. Siapa dia nak panggil? Nabi dengan 4 orang lagi. Sahabat Nabi 4 orang tu saja ke? Ramai. Tapi pasal apa dia pilih 4 orang tu saja? Hak dia. So based on hadis ni, berdasarkan hadis ni, tak salah tuan rumah memilih-milih dalam siapa yang dia nak jemput, dan tak salah tuan rumah nak menentukan berapa orang yang dia nak jemput, kerana itu di bawah hak dia. Khiyar, dia panggil khiyar.
untuk dia nak pilih, dia nak tentukan berapa orang, siapa dia nak jemput, apa semua itu hak dia. Dan dia tak berdosa kalau dia tak panggil kawan tu, dia tak panggil kawan ni, dia tak berdosa, itu hak dia lah. Sebab itu Abu Shu'aib dia panggil Nabi dan dia pilih 3-4 orang jadi tetamu dia. Yang lain dia tak panggil. Nampak? Ini juga fiqh kenduri ni. Fiqh kenduri ni tuan rumah ada kuasa dalam nak menentukan jemputan. Nampak? Okey. Lepas tu ada orang tanya, tuan rumah ni dia berhak meletakkan syarat. Tuan rumah ni dia berhak meletakkan syarat. Syarat dia macam mana? Contoh, itu hak dia lah. Contoh, dia letak syarat, saya panggil ni suami dengan isteri, anak-anak tak dijemput. Itu hak dia. Itu hak dia. Ataupun dia kata saya jemput ni suami saja, isteri saya tak jemput. Itu pun hak dia. Dia tak berdosa lah. Dari sudut tu boleh tak dia buat penentuan atau syarat macam tu? Boleh. Tak ada masalah. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, nampak, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni, bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi jemputan tanpa melihat kepada siapa yang menjemput. Ini suatu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi apa dia? Akhlak Nabi ni dia tidak memilih orang yang panggil dia untuk dia menjawab atau memenuhi jemputan tersebut. Jadi sikap memilih-milih ni tak ada pada diri Rasulullah. Dia tawadhu. Siapa yang jemput dia, apa standard kenduri tu, apa jenis kenduri, dia pi. Ini tawadhu. Setengah orang dia pilih, dia kata kenduri ni siapa panggil, dia buat di mana? Dia buat tempat biasa ya. Contoh siapa panggil, dia ni toh mana mai panggil. Dia pilih kenduri yang besar, dia pilih kenduri yang standard. Yang ni satu benda yang dari sudut adabnya bukan seperti praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni ada jemputan, dia hadir. Sebab itu ada hadis seorang wanita tua jemput dia pergi makan di rumah. Nabi pi. Nabi tak kata perempuan mana, siapa ni panggil apa aku ni, tak. Nabi pi. Maksudnya siapa yang berhajat jemput Nabi itu, dia layan, dia penuhi hajat tu jika tak ada uzur. Jika tak ada uzur. Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ni juga menunjukkan kepada kita apa? Larangan menghadiri kenduri bagi orang yang tidak dijemput. Larangan menghadiri kenduri yang orang tak jemput. Macam mana kita tahu kata siapa yang tak dijemput tak boleh pergi? Macam mana tuan-tuan tahu kata siapa yang tak dipanggil tak boleh pergi? Berdasarkan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sahabat yang ikut bersama dengan Nabi tadi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dahulu, tak terus ajak masuk. Mula Nabi 5 orang, bawa mai nombor 6. Bila sampai, Nabi minta izin, menunjukkan siapa yang tak dijemput tak boleh masuk. Kalau siapa tak jemput boleh masuk, Nabi dah tak tanya dah izin ni, tak minta dah permission ni, terus ajak masuk ya. Tapi Nabi tanya, menunjukkan siapa yang tak dijemput tak boleh pergi. Kecualilah kalau kenduri itu umum, rumah terbuka.
Maksudnya dia panggil semualah. Atau masjid terbuka, siapa yang mai boleh pi. Atau yang jenis panggilan umum, tu imam kata lepas sembahyang ni semua dijemput lah. Jadi semua yang mai sembahyang tu dapat jemputan tu. Tapi kalau yang jenis dia tak mai sembahyang tapi mai makan, yang ni macam mana? Tu imam kata tu imam kata semua yang ada ni jemput lah. Dia tak mai sembahyang tapi dia mai makan. Kita tanya tu imam yang tak itu kena tanya tu imam lah. Pasal tu imam tuan rumah, yang tak mayang ni boleh makan tak? Tu imam kita pergi mayang dulu, lepas tu baru makan. Kan ada juga dulu program bagi bantuan bulan puasa tu, masa semayang tu tak ramai, tapi masa makan dengan boleh duit ramai. Kan? Yang ni dia panggil muncul setahun sekali, macam Lailatul Qadar juga. Dia muncul tu setahun sekali. Nampak? Okey. Ada hadis daripada Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man du'iya, dia bukan, yang ni siapa yang dijemput. Siapa ada termasuk. Okey, Nabi kata man du'iya falam yujib. Ni bahagian pertama dulu. Man du'iya falam yujib, siapa yang dijemput tetapi dia tidak pergi, faqad asallaha wa rasulah, dia telah menderhakai Allah dan Rasulnya. Itu peringkat pertama. Nombor satu, siapa yang dijemput tak pi tanpa uzur, Nabi kata faqad asallaha wa rasulah, dia telah derhaka kepada Allah dan Rasul. Siapa yang dijemput, nanti dulu Ustaz, yang dijemput, yang dapat kad tu siapa tak pi, benderhaka. Pasal tuan-tuan, pi makan kenduri ni dia termasuk dalam perkara yang dituntut. Ada 5 benda, tuan-tuan ingat tak? 5 benda haqqul muslim alal muslim dalam hadis sahih Muslim. Ada 5 perkara yang wajib dilakukan oleh orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Apa dia? Raddus salam, jawab salam. Assalamualaikum, sunat. Waalaikumsalam, wajib. Raddus salam. Tashmitul atis, jawab orang bersin. Jawab orang bersin yang sebut alhamdulillah. Kalau dia bersin tak sebut, tak payah jawab. Hashim, dia sebut tak? Tak, kita pun buat sengak. Tapi kalau dia sebut alhamdulillah, kita baru jawab. Doakan dia, yarhamkallah. Lepas tu Nabi kata berapa kali bersin jawab. Sat lagi jenis Covid duk bersin tu jenuh jawab, kita tak ada kerja lain lah. Duk yarhamkallah yahdina, yarhamkallah yahdina 3 kali ya. Nabi kata bersin yang kena jawab 3 kali. Tu pun dia kena sebut alhamdulillah baru hampa jawab. Berapa kali hampa jawab? 3 kali. Lebih daripada 3 kali zukam. Lebih daripada 3 kali yang tu penyakit. Bersin lebih daripada 3 kali Nabi kata tak payah layan, tu penyakit. Nampak? Yang tu kena jawab tu. Yang ketiga apa dia? Wattaba'ul janais, dengar orang mati, pergi ziarah, pergi iringi jenazah. Lagi iyadatul marid, melawat orang sakit. Yang terakhir ijabatud da'wah, memenuhi panggilan kenduri. Kenduri dalam hadis ni di kalangan para ulama mereka sebut kenduri kahwin lah. Kahwin. Tapi ada yang meluaskan kata termasuk juga jemputan-jemputan yang lain. Nampak? Okey. Nampak? Okey. Selesai bab tu. Tapi kalau ada uzur, jadi tuan-tuan dapat arahan kuarantin pasal disyaki Covid. Lepas tu orang panggil yang kenduri. Tuan-tuan pun redah, rentah pi. Tengok-tengok pakai gelang.
Dia betul hang pasal apa pakai gelang. Dia kata aku ni test tu positif ni, doktor suruh kuarantin di rumah. Tu yang hang main makan ni. Aku tak mau menderhaka Allah dan Rasul. Aku tak mau dosa ni tak main. Yang ni yang duduk rumah sengak-sengak. Yang tu. Maksudnya kalau ada uzur lah. Sehingga para ulama kata kalau kenduri yang jauh. Kenduri tu panggil tapi jauh. Atau kenduri terlalu banyak. Ada bab tuan-tuan, ada bab kita cabut undi. Kenduri banyak, nak pi semua tak boleh. Ada bab boleh cabut undi. Cabut undi rumah mana kita nak pi. Ada yang kata pilih rumah yang ada hubungan kerabat dengan kita. Satu kenduri adik-beradik, satu kenduri orang luar asing. Dalam tuntutan tu kita pi kenduri keluarga. Kalau tak boleh pi semua. Ataupun ada sebahagian ulama kata pergi kenduri yang panggil dulu. Katalah mai 4 keping kad, kita tak boleh pi semua 4-4 tu, ada masalah, pi yang mana panggil dulu. Tapi tak boleh lah mai 4 keping yang mana buat di hotel. Yang buat di yang hotel ni yang kemudian sikit abang weh, yang baru panggil ni. Nombor satu buat di dewan biasa, yang nombor ni tak tahu buat di mana. Kita pi hok ujung ni lah, hotel sejuk sikit. Tak boleh lah kan. Dia kena pilih tu ada sebab yang dia panggil sebab syar'i. Sebab yang munasabah lah adik-beradik. Yang ni kalau kita tak pi, tak apa sangat. Yang ni kalau tak pi, mungkin rosak silaturahim. Kita pi yang ni. Itu berat tu. Nampak? Okey. Tetapi itu bagi orang yang du'iyah, orang yang dipanggil. Dalam bahasa Arab dia panggil bina majhul, du'iyah, yang dipanggil. Siapa-siapa panggil kita, kita kena pi. Tapi kalau orang tak panggil, jangan duk buat tebiang nak pi. Wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sariqan wa kharaja mughiran. Sesiapa yang pergi ke suatu majlis, wa man dakhala, siapa yang masuk ke dalam satu majlis, ala ghairi da'watin, dalam keadaan dia tidak dijemput ke majlis itu, dakhala sariqan, dia masuk dalam keadaan sariq, dalam keadaan kawang, pencuri. Dia masuk dalam majlis tu dalam keadaan seperti seorang pencuri, sariqan. Wa kharaja mughiran, dan dia keluar sebagai seorang pencuri juga. Dakhala sariqan, dia masuk sebagai seorang pencuri. Masuk orang yang pergi makan tanpa jemputan ni, dia hukum seakan-akan macam pergi mencuri. Nampak? Okey. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, para ulama menyebut bahawa seseorang yang tidak dijemput tidak boleh hadir tanpa jemputan. Tetapi orang yang dijemput dibenarkan membawa orang yang tak dijemput tu dalam 2 kes. Berdasarkan hadis ni, katakanlah tuan-tuan macam kes Nabi tadi ni, tuan-tuan dijemput, kawan tuan-tuan tu tak dijemput, macam mana? Okey, tuan-tuan boleh bawa juga dalam 2 keadaan. Nombor 1, macam mana? Tuan-tuan buat lagu Nabi buat. Bila sampai minta izin. Maksudnya tuan-tuan boleh bawa lah juga, bukan tak boleh bawa langsung. Contoh kita naik kereta berdua, kita dipanggil makan kenduri. Yang bawa kereta kita tak dipanggil, kita nak buat lagu mana dekat dia? Kita aku ada kenduri ni, apa tu, hang singgah sat, kita pun singgah sat. Hang tunggu sat lah kita, aku nak pergi makan kenduri. Kawan ni pun minyak mahal, nak buka aircon habis minyak, tutup aircon, duduk dalam kereta peluh habis.
Dia kata, "Sat, aku nak pergi tunjuk muka, salam sikit. Kalau ada bubuk, makan bubuk sikit, aku sat aku main lah handuk Sat." Nak ajak hang pun dia tak panggil. Sat ikut hang jadi pencuri. Kawan tu main-main tengok. Sejam. Tak main-main lagi kawan dia. Dia punya bagus, duk kena pun balik apa semua, dangai apa semua, nu kotiau laksa apa kan. Lepas tu tuan rumah tanya, main dengan siapa? Saya ni main berdua. Lepas tu mana yang seorang ni? Dah tak panggil, saya biar dia dalam kereta. Awak buat lagu tu, panggil panggil mai. Tak apa, dia pun nampak macam tak lapak kenyang lah. Saya pun nak balik dah. Kita bawa dia. Yang ni yang dia panggil apa? Yang ni yang dia panggil fiqh ni. Artinya apa? Kita ada ilmu, kita faham. Kita ajak dia. Kalau dia kata aku orang tak panggil, tak apa. Sekali aku cakap dengan tuan rumah. Bukan maksud tak boleh bawa langsung, bukan maksud tak boleh panggil langsung, bukan maksud dia tak boleh ikut. Boleh. Kerana Nabi ajak. Walha kawan tu dia asalnya tak dijemput, kita ajak sekali. Lepas tu kita minta izin. Saya ingat tuan rumah ni insya-Allah dia bagilah. Kalau setakat seorang dua. Ini kadang-kadang pasal tu saya duk bawa contoh kat tuan-tuan orang politik. Orang politik bila dia pi satu kenduri, dia tak pi seorang, dia pi 10 orang, 15 orang yang mengikut ramai ni. Bodyguard, pegawai keselamatan, pegawai khas, pegawai apa semua ni mai ikut. Depa ni tak dipanggil macam mana nak pilih makan sekali tak? Depa ni kira rombongan lah. Jadi wakil rakyat tu habaq lah main dengan saya ni, ada 4-5 gedahak ni, nak boleh masuk tak? Boleh lah masuk. Tapi habaq lah sepatah. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Macam dalam hadis ni, tuan rumah tu dah tentukan apa? Sukatan makanan tu. Dia dah tentukan makanan tu, dia dah habaq dekat tukang daging tadi ni, qasab tadi ni, dia dah habaq dah buat untuk 5 orang. Buat untuk 5 orang. Nampak? Tapi tak apalah oleh kerana dia izin. Yang kedua, tuan-tuan juga boleh bawa orang yang tak dijemput ni dalam keadaan tuan-tuan mengetahui tuan rumah itu akan redha. Ini juga kita boleh bawa. Umpamanya kita kenal dia, kita faham perangai dia macam mana, dan pada adatnya dia redha, kita boleh bawa, tak ada masalah. Kita boleh bawa lah, kita boleh jemput. Dia ni jenis orang yang tidak ada masalah, kan? Okey. Dan tuan-tuan, ada dikenali sikap apa dia ni? Orang yang perangai pi makan kenduri tak dijemput ni ada dalam sejarah manusia. Dalam sejarah manusia ni ada, dalam sejarah manusia ni ada orang yang memang dia ni jenis pi kenduri orang tak panggil. Dia sampai dia dikenali dengan At-Tufaili. At-Tufaili. Jadi orang yang pi majlis tak jemput ni digelar apa? At-Tufaili. At-Tufaili ni apa? At-Tufaili ni diambil sempena nama satu orang yang perangai dia pi kenduri orang tak panggil, dia pi. At-Tufaili ni. Jadi siapa yang buat perangai lagu tu digelar dengan nama dia At-Tufaili. Jadi hang ni At-Tufaili. Pasal apa At-Tufaili? Pasal yang buat kelaku lagu hang ni dulu nama dia At-Tufaili. Nampak? Memang ada dalam sejarahnya macam tu, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ni juga dia kata apa? Sesiapa yang dijemput dengan disifatkan sifat-sifat yang tertentu, maka terkeluarlah orang-orang yang tidak termasuk di dalam sifat tersebut. Nampak? Jadi bila jemputan tu khusus, yang tak termasuk dalam jemputan, tak termasuk dalam senarai khusus tadi ni, dia terkeluar. Dia terkeluar. Contoh dia panggil, dia kata yang ni kita ada jamuan sikit, minta
rombongan yang mai tu untuk jemput makan lah. Jadi yang tak rombongan tu tak termasuk. Jadi bila tuan jemput tu dia sebut sifat yang khusus, siapa yang tak masuk dalam sifat tu tak termasuk. Dia kata yang kita ada buat jamuan sikit, jemaah lelaki jemput lah. Dia sebut jemaah lelaki. Jadi jemaah perempuan tak termasuk lah. Kan? Nampak? Okey? Jadi sebab itu tuan-tuan, bila orang jemput kita, kalau kita tak pasti, kita tanya sepatah. Dia terjemput nak pergi kenuri. Di rumah kita mungkin ada orang lain, anak kita daripada luar ke apa ke, tanya dia, saya ni di rumah ada anak baru balik 4-5 orang, boleh ke bawa sekali ke ataupun masuk tak sekali dalam jemputan tu? Kalau dia kata boleh lah, okey. Ataupun dia kata ni saya panggil ni satu keluarga semua sekali lah serta, okey, clear, jelas. Sebab kadang-kadang dalam jemputan tu dia punya bahasa tu khusus. Bahasa tu khusus. Yang ni kita kena jelas. Kalau dia sebut bahasa tu khusus, pasangan suami isteri, tak masuk anak-anak. Ataupun dia masuk mungkin suami isteri dan anak-anak, mungkin keluarga lain tak termasuk. Sebab tu dia kata mana-mana yang dijemput dengan sifat yang khusus, maka siapa yang tak termasuk dalam sifat tersebut, maka tidaklah termasuk di dalam jemputan tadi. Okey. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang bagaimana sikap Nabi yang boleh dikatakan banyak berlapar daripada kenyang. Banyak berlapar daripada kenyang. Sebab itu dalam hadis ni sahabat boleh nampak pada wajah Nabi tu al-ju', kelaparan. Ini menunjukkan bagaimana sifat zuhud yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat, apa orang kata, dia bukan manusia yang rakus. Batu pasal itu banyak hadis-hadis yang sahabat tengok, banyak hadis-hadis yang sahabat cerita balik habaq dekat isteri, ada apa tak nak makan, aku nak panggil Nabi, tengok Nabi lapar. Banyak hadis cerita lebih banyak masa Nabi lapar daripada kenyang. Ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak waktu dan masanya Nabi berlapar daripada kenyang. Pasal itu kita tak terkejut kalau baca dalam hadis Nabi balik ke rumah tanya ada apa makanan, Nabi kata tak ada. Sebab itu Nabi ni walaupun Allah Ta'ala pelihara dia, tapi setiap nikmat yang masuk ke dalam mulut dia, dia sangat takut. Pasal itu kita baca hadis yang Nabi menangis. Mula dia lapar, lepas tu dia makan, dia menangis kerana dia teringat bahawa makanan itu akan ditanya oleh Allah. Kita kadang-kadang tuan-tuan seharian jarang kita lapar. Makan tak berhenti, kenyang, senantiasa kenyang. Makanan kita banyak. Tapi persoalannya tuan-tuan, soalan yang patut kita tanya, kita bandingkan Nabi SAW yang Nabi itu manusia yang bukan Allah Ta'ala nak zalim dia, tapi dia banyak berlapar. Dia banyak berlapar, ibadah dia banyak. Kita muhasabah diri kita, banyak kenyang, banyak mana ibadah kita. Nikmat kita banyak atau kenyang kita banyak, tapi ibadah kita adakah setara dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita? Ini satu persoalan tentang kadang-kadang kita kenyang, sembahyang kita pun tak tahu mana, mengaji kita pun tak tahu mana, baca Quran kita pun tak tahu mana, tapi mau dengan makan, kalau dengan kenyang kita tak pernah lapar, tapi dengan ibadat kita amat sedikit. Kita bagi laluan dulu pada azan, sekejap lagi masuklah kan? Saya dimaklumkan jam ni rosak, masuk lah? Masuk dah? Masuk lah? Okey ya? Okey. So kita azan dulu, sekejap lagi kita sambung sikit kesimpulan daripada hadis ni. Kita nak buat sikit kesimpulan. Para ulama menyebut bahawa asal kepada memenuhi undangan ni adalah wajib tanpa uzur.
tanpa uzur. Menariknya, okey, siapa yang ada uzur, ada excuse, tak apa kalau dia tak pi. Kemudian tuan-tuan, para ulama juga menyatakan, antaranya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kenduri yang ada di dalamnya walimah, benda-benda yang mungkar, kenduri yang di dalamnya ada kemungkaran. Okey, yang ni juga kita tak dibenarkan hadir. Kenduri yang di dalamnya ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kita tak dibenarkan hadir. Kan? Tapi tuan-tuan jangan silap faham pula. Kemungkaran ni apa? Setengah orang dia ekstrim kan. Pertama tuan-tuan, kenduri yang ada kemungkaran ni kemungkaran maksiat yang nyata, yang jelas. Kan? Okey, cuma kadang-kadang tuan-tuan, kita kena faham. Ada orang dia kata muzik benda mungkar. Muzik benda yang diperselisihi hukum dia. Benda yang diperselisihi hukum dia. Kalau kita nak kata kenduri yang ada muzik kita tak boleh pi, ada riwayat-riwayat hadis yang Nabi sebut tentang muzik di rumah kenduri. Nabi kata beza di antara yang halal dengan haram ad-duf. Faslul halal wal haram, beza antara halal dengan haram adalah ad-duf, gendang. Bahkan dalam sebahagian riwayat Nabi pergi kenduri memang ada majlis nyanyian wanita Ansar. Dan Nabi pernah tanya kepada Aisyah, tak ada apa-apa hiburan ke? Orang-orang Ansar ni dia suka kepada hiburan. Jadi kenduri ni suatu kata apa, majlis kita meraihkan keseronokan. Jadi untuk saja-saja untuk ada sikit-sikit muzik, nyanyi, itu tidaklah termasuk dalam mungkar. Kemudian ada orang bincang tentang percampuran lelaki perempuan, ikhtilat. Tuan-tuan, ikhtilat, percampuran lelaki perempuan ni dalam keadaan yang tidak terkawal. Tapi dalam keadaan percampuran lelaki ke perempuan, nak pergi ambil makan, kemudian dalam keadaan yang kata apa, terkawal, dalam keadaan di public, tempat umum, tak ada orang nak pergi buat jahat apa semua, tu percampuran yang dibenarkan lah, dimaafkan lah. Seboleh-bolehnya kalau tuan-tuan mampu buat satu dewan lelaki, buat satu dewan perempuan lah kan. Bagus tak bercampur langsung. Tapi kadang-kadang kita tempat kenduri, kita buat tempat makan, orang ambil ikut tertib beratur kan. Adalah percampuran sikit, satu dua tempat lelaki perempuan bercampur dalam keadaan terkawal benda tu. Sebab kita dalam hidup ni tuan-tuan, kalau tak mau, orang kata tak boleh bercampur. Saya kata kalau kita tak boleh bercampur, kalau kita faham tak boleh bercampur lelaki perempuan, kita tak boleh hidup atas muka bumi ni. Pasal itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Asma untuk menunggang bersama dengan baginda. Panjang perbahasan hadis tu. Tapi saya nak habaq, kita kena faham maksud ikhtilat yang tak dibenarkan tu. Tuan-tuan pergi merkit. Saya tak tahu kalau ada merkit lelaki, merkit perempuan. Pipi tengok ada orang lelaki perempuan balik. Pasar tani campur lelaki perempuan, pasar raya campur lelaki perempuan, hospital campur lelaki perempuan. Di mana yang tak campur lelaki perempuan? Di mana tempat yang tak campur lelaki perempuan tuan-tuan? Dia kata saya tak boleh kenduri ni campur lelaki perempuan. Dia keluar atas jalan raya pun campur lelaki perempuan. So kita kena faham. Pasal itu di zaman Rasulullah, wanita tidak terkurung macam kita faham tu. Wanita bebas. Wanita pergi kerja. Wanita keluar bantu suami di dusun, di ladang. Wanita datang dalam majlis Nabi bertanya soalan di hadapan sahabat-sahabat lelaki. So kita kena faham keadaan yang dikatakan pergaulan yang terlarang tu dengan pergaulan yang dibenarkan. Okey. Kemudian tuan-tuan, dia kata lagi,
Para ulama juga menyatakan undangan yang bersifat wajib ini hanya merujuk kepada undangan walimatul urus, kenduri kahwin. Adapun undangan lain yang tu apa dia? Yang tu tidak sampai ke tahap wajib. Sampai ke tahap wajib. Tapi dia kata yang fokus hadis yang kata ijabatud dakwah yang kena, kalau orang panggil kena pi tu, dia merujuk kepada kenduri kahwin. Kalau majlis lain tu tak pergi sekuat kenduri kahwin. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa tuan rumah lakukanlah kenduri mengikut kadar kemampuan. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Abu Shu'aib tadi dia suruh buat untuk 5 orang. Dia mampu takat 5 orang. Dia panggil 5 orang. Tapi kalaulah satu orang dia mampu sembelih 20 ekor lembu, boleh tak? Boleh tak? Dia kenduri ni mengikut kadar kemampuan tuan rumah. Astagfirullahalazim, dia ni buat kenduri apa ni, membaziak apa ni, panggil buat makan. Tak ada istilah melampau. Kalau dia mampu. Tapi jangan tuan-tuan panggil catering mai. Dia kata saya nak buat 2 ekor lembu, tapi saya nak bayar sekok dulu. Yang sekok lagi lepas saya kutip duit kenduri, saya bayar. Oh, jangan buat perangai dulu tu, demam tu catering. Catering pun doa bagilah mai ramai ni kan. Mai ramai ni bagilah lebih banyak sikit kan. Tak bayar aku, lari catering malam. Kalau kita orang kaya, kita mampu, kita nak buatlah. Dalilnya apa? Abdul Rahman bin Auf. Dan kenduri kahwin ni dia, saya sebut pilah pasal lah musim kenduri kan, saya sebut pi. Kenduri kahwin ni Nabi pelbagai menu. Nabi ni kalau waktu dia mampu dia buat besar sikit. Anas bin Malik kata kadang-kadang dia jamu daging, kadang-kadang dia jamu roti dengan minyak zaitun. Menunjukkan apa? Kenduri ni buat berdasarkan kemampuan dan untuk mencari redha Allah. Nak cari redha Allah, nak buat ibadah. Pasal Nabi suruh buat kenduri. Nabi satu hari Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman menikah kan. Yang tuan-tuan baca, kita baca kisah Abdul Rahman tu, yang ada bedak perempuan di pipi dia. Nabi jumpa dia, nampak ada bedak orang perempuan di pipi Abdul Rahman. Nabi kata, siapa Abdul Rahman? Dia kata, aku menikah. Abdul Rahman orang kaya, kita baca hadis dia, baca kisah dia. Dia kata aku menikah. Nabi kata hang buat kenduri tak? Abdul Rahman kaya, duit banyak. Tokoh korporat. Dia kata tak buat. Nabi kata aulim. Buatlah kenduri. Walau bisyatin, walaupun dengan sekok kambing. Mazhab Syafi'i dia kata kenduri kahwin ni sunat muakkad. Sebahagian mazhab dia kata wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat muakkad lah. Kalau kita tak buat pun tak berdosa. Pasal kenduri kahwin ni nak iklankan pernikahan supaya orang tak fitnah. Kan? Okey, tapi saya nak habaq tuan-tuan, siapa mampu dia nak buat, itu hak dia. Macam Abu Shu'aib tadi, dia buat ikut kemampuan dia, dia panggil 5 orang cukup. Ada orang nak panggil 500 orang, ikut. Jangan kita buat kerana redha manusia. Itu saja. Jangan buat kerana mulut manusia. Jangan buat kerana pujian manusia. Yang tu merosakkan maksud tujuan kenduri tadi. Samalah kita nak panggil orang makan. Kita buat ikhlas, kita nak jamu orang makan. Jangan kita buat kerana syagi kawan ni kata apa pula? Syagi orang cakap apa pula? Syagi duk kira orang cakap apa, syagi orang kata apa? Asal kita nak jamu tu untuk apa? Kita nak jamu tu pasal sunnah, pasal nak dapat pahala, bukan nak harapkan pujian orang. Ini yang sepatutnya kita perbetulkan. Jadi ini sedikit sebanyak faedah yang boleh kita ambil daripada kisah jemputan kenduri Abu Shu'aib, seorang sahabat Ansar, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hukum-hukum dan faedah yang kita keluarkan daripada hadis Bukhari ini dapat menjadi panduan dan pedoman dalam kita berhadapan dengan situasi-situasi dalam hidup kita seharian. Mudah-mudahan ada faedahnya.
untuk kita pada malam ini. Saya sudahi dengan astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.